Apabila berkunjung ke negeri Sabah, pastinya gambaran beberapa lokasi utama yang menjadi pilihan. Antaranya seperti pemandangan menarik kawasan tanah tinggi di Kundasang, kecantikan pulau-pulau di perairan Sempurna, Sandakan dan Tawau, ataupun keindahan serta kehijauan alam semula jadi di kawasan hutan hujan tropika di Maliau Basin, Lembah Danum dan Imbak Canyon. Namun bagi anda yang datang ke Sabah dan tidak berkesempatan mengunjungi tempat-tempat yang agak jauh dari bandar Kota Kinabalu, biasanya hanya bersiar-siar di sekitar bandar selain mengunjungi pusat beli belah serta lokasi tempat makan yang menarik. Sebenarnya, terdapat banyak tempat dan lokasi menarik di sekitar Kota Kinabalu yang mungkin anda tidak ketahui. Salah satu lokasi yang menyimpan rahsia dan keunikan tersendiri ialah Manggatal dan Inanam. Sebelum mengetahui lokasi-lokasi menarik yang terdapat di Inanam dan Manggatal, kenali dahulu apa yang paling sinonim dengan Manggatal dan Inanam ini. Ialah jeritan dan laungan pemandu dan konduktor bas yang sibuk mencari pelanggan di salah satu hentian bas yang terdapat di Kota Kinabalu. Saya Razman bin Awang Bunsa alias Bungso, asal dari Manggatal, Kota Kinabalu. Umur saya 54 tahun. Saya sudah bawa bas sudah lama, dari tahun 1996 sampailah sekarang 2023. Dan di dekat Sangrila ini mau 5 tahun, sudah dekat 5 tahun. Ini laluan utara, bagian Inanam, Manggatal, Telipok, Tuaran, Tamparuli. Laluan jalan lama lah, kata orang jalan lama, jalan Tuaran, jalan lama. Nama saya Darna binti Lamoha, umur saya 46 tahun. Bekerja sebagai pemandu bas. Saya pemandu bas 21 tahun. Kalau pengalaman manis itu bagus kalau kita buat kawan. Apalagi kalau kita ada rezeki banyak-banyak, gembira kita. Kalau ada pendapatan yang lebih-lebih, kita gembira. Dulu saya bawa bas, ada orang yang mengatakan mau sewa. Sekali saya pergi mengantar dia bawa saya ke Manggatal. Lepas itu dia bilang tunggu saya di sini. Saya tunggu punya tunggu, dia hilang, dia tidak bayar saya lagi. Pemandu lelaki ramai, satu orang saya. Itulah bagusnya pasal kita ini kawan-kawan, dia tolong saya. Ada kesusahan, dia tolong saya. Dia pancuk saya, dia membuat. Ada macam kawan yang macam dia di depan, kalau dia sudah penuh dia kasih tinggalkan saya orang lagi, sebab dia kata itu macet di belakang, kurang orang. Ya itulah bagusnya yang pemandu bas ini, sebab dia boleh kita tolak ansur. Perkhidmatan bas henti-henti ini merupakan perkhidmatan pengangkutan awam yang paling popular sekitar tahun 80-an dan 90-an. Walaupun terdapat banyak kemudahan atau perkhidmatan pengangkutan lain seperti teksi dan e-hailing, namun perkhidmatan bas henti-henti ini masih lagi beroperasi sehingga kini. Itulah lagu Manggatal Telipok yang saya cipta pada tahun 2000. Masa itu saya menerbitkan album kedua Abu Bakar Rela, adapun di Sabah dikenali sebagai Ampal. Jadi bagaimana boleh munculnya lagu itu, karena ketika itu saya ingat Manggatal Telipok ini memang sudah pun menjadi ungkapan
lucu bagi orang-orang Sabah ketika itu. Tapi untuk memperkuatkan lagi saya punya idea ketika itu ialah apabila saya pergi ke Inanam satu hari dan saya terdengar konduktor-konduktor bas di Inanam itu menjerit-jerit untuk mempromosikan bas masing-masing. Kan dulu di Inanam itu kan ada bas mini itu kan, so konduktor itu masing-masing untuk berebut customer. Jadi orang pun menjerit, Inanam, menggatal, telipuk. Kalau gatal jangan kamu tapuk-tapuk. Nah, pergi Inanam kita, menanam kita di sana. Jadi saya dengar itu, saya tertarik dengan ungkapan yang lucu itu. Jadi ide ini yang saya ambil lah untuk mencipta lagu yang bertajuk Menggatal Telipuk. Sebenarnya, penggunaan bas henti-henti ini boleh menjadi salah satu tarikan pelancong untuk pergi berkunjung ke destinasi-destinasi pilihan. Ini kerana perkhidmatan seperti ini masih digunakan di banyak negara sebagai salah satu daya tarikan pelancong. Bukan itu saja, kadar tambangnya juga murah. Contohnya, bagi laluan Inanam dan Manggatal, kadar yang dikenakan hanyalah RM2 sahaja. Hentian bas Shangri-La ini menempatkan bas yang mengikuti laluan utara, iaitu menuju ke Tuaran, Tamparuli, Telipok, Manggatal dan Inanam. Warna-warna yang terdapat pada bas ini juga sebenarnya menunjukkan zon laluan bas berkenaan. Warna bas yang Jalan Lama Tuaran ini warna biru putih. Kalau Kinarut merah putih. Kalau Luyang merah, bukan merah, orange putih. Kalau Tanjung Aru, Likas warna purple. Gitu. Kalau Pinampang warna orange. Laluan bas henti-henti ke Inanam akan melalui 14 hentian. Manakala untuk menuju ke Manggatal pula akan melalui 16 hentian sebelum sampai ke terminal bas Manggatal. Pendekatan dan langkah untuk menjadikan perkhidmatan bas henti-henti terus relevan dan lebih menarik perlu diperkasa. Ini kerana potensinya yang mampu menjadi salah satu tarikan pelancong dan secara tidak langsung pasti dapat menangani kerisauan pemandu bas ini. Kalau selalu biasa ramai orang itu pukul 4.30 ke atas, sampailah pukul 6.30 atau pukul 7. Begitu ramai orang. Tapi kalau lepas daripada itu memang baliklah tiada orang. Adalah 1-2 orang. Jadi kalau kita kerja pun sampai malam mungkin jalan pun tidak penuh itu bas, jadi kira rugi lah. Memang jauh beza lah, memang jauh beza pendapatan dulu dan sekarang. Sekarang memangnya susah lah, susah. Sekarang tidak tentu. Dulu kalau 200 boleh saya dapat 200 dulu. Kalau sekarang, oh ya susah. Sekarang kalau ada 80, 70, 100, kita bersyukur sangat. Kalau dulu dapat ada lebih sedikit, sekarang ada separuh lah sekarang. Tidak menentu lah kalau bagian pengangkutan ini. Tapi ini sementara ini memang kami sabar saja lah. Semua pun main sabar saja bagian bisnis begini ini. Paning kepala kau sini marah-marah. Inanam. Nanam keramun sing batu 2 karamat kelombong. Inanam dan Manggatal merupakan pekan kecil yang berada di dalam bandar Kota Kinabalu. Jaraknya 15 ke 20 minit perjalanan dari bandar Kota Kinabalu. Kedua-dua kawasan ini terletak di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Menyedari lokasi Inanam dan Manggatal
yang terletak di kawasan berdekatan dengan bandar Kota Kinabalu. Pastinya, pembangunan di kawasan ini juga giat dirancang dan dibangunkan. Menggatal ini pada ketika ini mempunyai penduduk lebih kurang 20,000 orang ya, yang kebanyakannya dari suku kaum Bajau Sama dan juga kadang dusun lah. Dan pekerjaan mereka ada yang terlibat dalam pendastrian dan juga pertanian. Menggatal mempunyai keluasan lebih kurang 21.03 ekar untuk kawasan pekan saja, ataupun bersamaan 8.51 hektar. Menggatal sebuah nama yang cukup menggambarkan makna yang kurang menarik bagi mereka yang pertama kali mendengarnya. Namun sebenarnya, nama Manggatal diambil sempena nama sejenis pokok mangga yang apabila dimakan boleh menyebabkan rasa gatal. Justru tempat itu kemudian dinamakan Mangga Gatal yang akhirnya diringkaskan menjadi Manggatal. Manakala Inanam pula dikatakan berasal daripada perkataan menanom, iaitu membawa maksud menanam dalam bahasa dusun. Ini kerana kawasan tersebut asalnya adalah kawasan pertanian. Ada juga yang mengatakan nama Inanam ini diambil berikutan nama lokasi asal Pekan Inanam, iaitu Batu Enam. Namun, asal-usul nama Inanam ini masih lagi menjadi tanda tanya. Kita lebih kepada satu jabatan yang bertindak sebagai urus tiada daerah. Tanggungjawab itu bukan setakat di bandar saja, tetapi juga di kawasan suburban macam tadi Pekan Inanam, Pekan Menggatal dan juga Pekan Telipok. Kita juga merupakan pusat untuk menyalurkan aduan-aduan daripada kampung ya, dan juga pinggir bandar ni lah. Kita terima aduan daripada orang awam di kampung, di pinggir bandar. Kita akan panjangkan ke jabatan berkaitan ya. Begitu juga dengan hal ehwal yang lain, terutamanya berkaitan dengan perancangan ya, di kawasan Inanam dan juga Menggatal. Kita akan bersama dengan Jabatan Perancangan Bandaraya ya, untuk memastikan keteraturan ya selaras dengan peruntukan yang terkandung dalam Ordinan Perancangan Bandaraya dan Desa 1950 Negeri Sabah. Apa yang menarik untuk dikunjungi di Manggatal dan Inanam? Pasti tidak ramai yang mengetahuinya. Banyak lokasi menarik dan tempat-tempat penting terdapat di Inanam dan Manggatal. Kawasan Inanam juga dikenali sebagai salah satu kawasan industri. Namun, terdapat juga beberapa lokasi menarik untuk dijadikan lokasi santai bersama keluarga. Antaranya ialah air terjun Kionsong. Jarak menuju ke lokasi air terjun Kionsong hanyalah 3 km daripada Pekan Inanam. Memilih untuk santai bersama keluarga atau mencari ilham, inilah lokasi yang amat sesuai dengan pemandangan alam semulajadi yang mendamaikan. Bunyi derasnya air terjun yang sejuk dan jernih mampu mengubat rasa tegang di tempat kerja. Pelbagai kemudahan juga disediakan di sini, selain gerai-gerai jualan yang menjual pelbagai jenis makanan dan minuman. Hujung minggu atau hari biasa, terpulang kepada masa sesuai anda. Dan kita dapati saban hari ramai pelancong daripada dalam negeri sendiri ya, daripada Semenanjung, malah daripada luar negara pun datang ya. Jadi ini adalah satu tarikan pelancong lah di kawasan Inanam ya. Kita berharap juga kawasan Inanam ini bukan saja akan dilawati oleh para pelancong untuk melihat dia punya kawasan pendastrian ya, tapi juga untuk melawati kampung-kampung yang mempunyai pusat ekopelancongan yang sedia ada. Jaraknya hanya beberapa ratus meter dari air terjun Kionsong.
Satu lagi lokasi menarik di Inanam yang boleh anda kunjungi ialah lokasi di mana anda boleh melihat 5 jenis rumah suku kaum di Sabah, iaitu rumah dusun, rumah bajau, rumah rungus, rumah lundayeh dan rumah murut. Kami mau melancong, mau melawat. Nama saya Riaz. Setiap rumah yang dilawati turut diadakan pelbagai demonstrasi seperti aktiviti harian, sajian makanan dan persembahan sesuatu kaum itu. Pengunjung juga berpeluang merasakan makanan tradisi bagi setiap rumah yang dilawati. Bukan itu saja, pengunjung juga berpeluang menyaksikan sendiri pakaian dan sejarah sesuatu kaum melalui penerangan yang diberikan oleh pegawai yang bertugas. Mencari lokasi penginapan dan merasai keindahan serta kedamaian suasana kampung hanya berjarak beberapa ratus meter daripada kampung budaya dan air terjun Keonsom. Terdapat sebuah perkampungan yang menyediakan perkhidmatan inap desa yang cukup menarik. Inap Desa Kampung Kebuni, Inanam ini juga turut menawarkan pelbagai aktiviti sebagai pengisian. Sebelah malamnya pula, anda berpeluang berkunjung ke Pasar Malam Inanam. Apa yang menariknya mengenai Pasar Malam Inanam ini ialah ia menjual bahan mentah yang segar seperti ikan, sayur dan buah-buahan. Bagi yang tidak berkesempatan mengunjungi pasar basah pada waktu siang, di pasar malam inilah bekalan segar boleh didapati. Ia beroperasi mulai pukul 3 petang hinggalah lewat malam setiap hari. Lokasi ini akan dibersih dan dikosongkan selepas itu kerana pada waktu siang ia digunakan sebagai tempat letak kenderaan. Ikan merah original punya ni, jantan punya RM5 siap. Inanam betul-betul bersebelahan dengan Manggatal. Justru, selepas mengunjungi Inanam, boleh sahaja meneruskan perjalanan ke Manggatal. Apa pula yang menarik di Manggatal? Ini adalah satu kawasan Bukit Tinggi ya, dan dia boleh melihat Bandaraya Kota Kinabalu di atas bukit ya. Di samping juga dapat merasai keindahan ya, kenyamanan udara yang berada di atas bukit lah. Pusat pelancongannya itu di Kokol Hill. Kawasan Bukit Kokol merupakan kawasan tanah tinggi yang asalnya sebuah perkampungan. Namun kini, ia telah dibangunkan dan menjadi salah sebuah lokasi kunjungan ramai. Terdapat banyak tempat penginapan dan lokasi santai di kawasan Bukit Kokol ini. Anda juga boleh mengabadikan potret-potret menarik berlatar belakangkan pemandangan bandar Kota Kinabalu. Bahkan seawal pagi berpeluang menyaksikan Gunung Kinabalu dari kejauhan. Aktiviti lain juga boleh didapati di sini seperti paraglide, ATV, mendaki dan bermain golf serta menganjurkan bengkel pengukuhan pasukan.
Suasana di Bukit Kokol ini juga agak sejuk dan udaranya cukup nyaman. Inanam dan Manggatal. Tidak mustahil dua kawasan ini bakal pesat membangun dan menjadi antara lokasi tumpuan pelancong. Di kawasan Inanam dan juga Manggatal ni memang banyak kawasan-kawasan yang hijau ya, kawasan-kawasan yang belum diteroka. Terutamanya di atas Bukit Inanam, demikian juga di atas Bukit Manggatal itu ya. Kalau kita lihat di sana banyak produk pelancongan yang boleh dimajukan ya, dijadikan kawasan rimba tropika ya. Dia pengimbang kepada kesan suhu yang ada ya. Kita boleh develop, tapi develop tu bangunkan dalam arti kata dia tidak orang cakap membebankan kepada penduduk di situlah. Dia tidak mengubah kesesuaian kawasan ya, kesesuaian untuk penyerapan suhu. Dia tidak melibatkan pencemaran alam sekitar ya. Bagi pemandu bas henti-henti pula, usaha mereka patut diteruskan dan bergerak seiring dengan arus pemodenan. Kalau selagi ada penumpang mau ikut, kami mungkin masih lagi lah mau teruskan sajalah. Selagi ada penumpang lah. Kalau memang itu kita tanya bertahan, memanglah kita bertahan sebab kita punya sendiri. Ya, pengangkutan bas sendiri. Mau tak mau dijalani juga. Walaupun susah, kita akan jalani juga. Sebab kalau tidak bekerja, macam mana anak-anak hidup, macam mana kita ini orang makan. Jadi sikit sebanyak pun kita bertahan. Kelombong Inanam Batuana. Sebenarnya, bermula daripada kata-kata dan slogan menarik pemandu serta konduktor bas telah dijadikan ilham untuk mencipta lagu, walaupun hanya sebuah lagu jenaka. Namun tidak mustahil daripada dendangan dan alunan lagu yang meniti dari bibir ke bibir ini terus menjadi ingatan. Sebenarnya melalui lagu juga dia boleh menyumbang untuk mempopularkan daerah-daerah, negara, negeri ataupun tempat. Jadi itu signifikannya lagu itu digunakan. Jadi maksudnya lagu Manggatal Telipok ini juga saya harap boleh mempromosikanlah daerah Inanam dan juga Manggatal ini lah. Pigi menggatal, pigi terlipuk. Kalau kau gatal, janganlah bertapuk-tapuk. Pigi Inanam, di sana kita menanam. Menggatal, telipuk. Menggatal, telipuk, terus.